Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan ceritakan tentang kemiskinan, khususnya di Malaysia. Jadi apabila kita sebut tentang kemiskinan, biasanya kita akan kaitkan dengan kekurangan dalam aspek-aspek ataupun dimensi asas kehidupan. Sebagai contoh dari segi makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Dan apabila kita cerita tentang kemiskinan ini juga, kita tak dapat lari dari cerita tentang akses ataupun capaian kepada kemudahan asas seperti pendidikan dan juga kesihatan lah. Supaya maknanya kalau ditimpa kesakitan, sakit, bolehlah dirawat supaya sembuh. Dan pendidikan itu pula penting golongan yang miskin ini dapat meningkatkan diri mereka dan seterusnya dapat membantu mereka untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Sarjana-sarjana dalam bidang kemiskinan ini asalnya melihat kemiskinan ini dari segi kemiskinan mutlak, iaitu dilihat dari sudut pendapatan lah. Malaysia pada tahun 2016 dan sebelumnya diukur dengan PGK, iaitu paras garis kemiskinan ataupun poverty line income. Sebelum ini RM980 sebulan bagi setiap isi rumah. Itu satu perspektif. Satu lagi perspektif kemudiannya berkenaan dengan kemiskinan ialah kemiskinan relatif, iaitu relatif poverty, yang merujuk kemiskinan itu kepada penduduk isi rumah yang lain dalam negara yang sama. Sebagai contoh, dibandingkan kemiskinan sesuatu isi rumah itu berbanding dengan median income ataupun pendapatan pertengahan sesebuah isi rumah. Itu maknanya kerana manusia ni kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi sebab itu datangnya konsep kemiskinan relatif ataupun relative poverty. Dan yang paling baru ataupun konsep kemiskinan yang paling lebih komprehensif yang telah dibangunkan oleh sarjana-sarjana yang melihat tentang mengkaji tentang kemiskinan adalah apa yang disebut sebagai kemiskinan pelbagai dimensi ataupun multidimensional poverty. Dalam bahasa Inggerisnya MPI, Multidimensional Poverty Index, yang dilihat dalam beberapa sudut lah. Khususnya ada 3 sudut utama, dimensi utama, iaitu taraf hidup pertama, yang kedua adalah kesihatan dan yang ketiga adalah pendidikan. Jadi itu secara umumnya lah. Di Malaysia sebelum ini kita melihat, kita telah menggunakan PGK, penanda garis kemiskinan, untuk melihat kemiskinan, dan sehinggalah ke hari ini. Sebelum ini RM980, tetapi bermula pada tahun 2019 ia telah di-revise ataupun dinaikkan lebih daripada 2 kali ganda kepada RM2,200 lebih sebulan bagi setiap isi rumah. Jadi lebih daripada 2 kali ganda untuk reflect atau menggambarkan kadar taraf hidup dan kos sara hidup yang semakin tinggi lah. Sebab yang RM980 tu sebulan itu telah digunakan semenjak lebih daripada, boleh kata daripada tahun 2005 lagi. Jadi itu secara umumnya lah tentang konsep-konsep kemiskinan yang ada. Tentunya bagi dari perspektif Islam juga ada sudut yang dilihat kemiskinan ni. Sebagai contoh dari segi asnaf, kumpulan yang layak menerima zakat. Kita ada 2 asnaf sebagai contoh untuk menangani isu kemiskinan, iaitu golongan miskin dan golongan fakir. Ada juga golongan-golongan asnaf lain yang mungkin boleh kita kaitkan jugalah dengan yang mencuba menangani isu kemiskinan. Jadi secara khususnya kemiskinan dari perspektif Islam itu dilihat dari sudut pendapatan, maknanya dari segi akses kepada kemudahan asas. Maknanya kerana dengan pendapatan itulah sesuatu isi rumah seseorang individu itu boleh mencapai hasrat yang ingin dicapai lah dalam hidupnya untuk memenuhi keperluan hidup dia. Tapi tentunya kalau kita lihat dengan lebih luas lagi, kerana Islam itu satu agama yang luas, kita boleh lihat maknanya Islam juga melihat kemiskinan itu dari sudut-sudut yang lain, sebagai contohnya dari segi jiwa, roh dan sebagainya. Satu lagi adalah berkenaan dengan kadar kemiskinan di Malaysia adalah lebih kurang pada tahun 2019 adalah 5.6% ataupun 400,000 isi rumah. Jadi maknanya isu kemiskinan ini adalah masih lagi isu yang boleh kata agak besar di Malaysia. Maknanya kalau ada 4 orang secara puratanya setiap rumah, 400 kali 4 maknanya lebih daripada 1 juta penduduk kita mungkin masih lagi berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan PGK baru yang saya sebut tadi, itu lebih daripada RM2,200 sebulan pendapatan isi rumah. Dan Malaysia juga telah mengambil pendekatan MPI, Multidimensional Poverty Index, kemiskinan pelbagai dimensi, semenjak daripada 2015 lagi, yang melihat isu kemiskinan dengan lebih menyeluruh. Sekian saja sekadar pengenalan tentang topik ataupun berkisar tentang kemiskinan. Semoga ianya memberi manfaat. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.